Okay, so ni topik kita. Okay, 11.2 translasi. Okay, so objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan cikgu dah terangkan dalam Telegram voice chat. Okay, so next kita terus. Okay, so ini yang kita dah bincang untuk tajuk transformasi. Okay, tajuk transformasi ada pergerakan-pergerakan yang tertentu. Okay, so seterusnya. Okay, tengok ni. Okay, apa yang awak nampak? Sekejap, cikgu buka. Okay, so apa yang awak nampak tu? Okay, so ini adalah pergerakan-pergerakan. Okay, so aktiviti yang cikgu buat hari tu, yang cikgu tekap tangan tu kan, yang tengah-tengah tu, tekap menggunakan satu tangan saja, itu tapak tangan belah kanan tu. Okay, kemudian cikgu gerakkan ke kanan sikit dan ke bawah, baru buat tekapan yang kedua. So itu adalah pergerakan translasi. Okay, so ini adalah permainan Pac-Man. Tak tahulah awak pernah main ke tak. Okay, so ini adalah permainan Pac-Man. Kalau tengok pergerakan dia, sama ada kiri, kanan, dia tak bergerak secara menyerong. Okay, dia hanya bergerak depan. Okay, itulah pergerakan translasi. So tengok kepada gambar yang terakhir kat sini. Okay, kita tengok hantu biru tu, the blue ghost. Okay, dia berjalan dari sini ke sini. Okay, kemudian dia menghilang dalam kegelapan. Okay, so maksudnya pergerakan dia ke kiri, kemudian dia bergerak ke atas. Okay, dari kiri ke kiri dan ke atas. So itu adalah translasi. So translasi ini adalah definisi definisi bagi translasi. So translasi merupakan pemindahan semua titik, semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama dan jarak yang sama. Melalui arah yang mengikut arah yang sama dan jarak yang sama. So dekat sini poin yang penting adalah untuk translasi, definisi translasi, pemindahan semua titik pada satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Tiga tu poin yang penting yang membolehkan kita tahulah apa itu translasi. So di bawah suatu translasi, objek dan image mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama. So ini adalah ciri-ciri atau sifat translasi, ciri-ciri ataupun sifat translasi. So objek dan image. Ingat lagi apa yang cikgu cakap, apa itu objek, apa itu image. So dalam tajuk transformasi ni, kita ada 3 lagi subtopik bawah dia, iaitu translasi, pantulan dan putaran. So dalam ketiga-tiga subtopik tu kita akan gunakan objek dan image. So objek tu dan image mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama. So kita tengok contoh 4. Kenal pasti raja yang menunjukkan translasi. So berikan justifikasi. So tengok ni. Bentuk dia sama kan? Yang ni sama dengan yang ni. So bentuk sama. Dia punya saiz sama? Ya, sama. So dua sifat dah betul. Orientasi yang sama. Orientasi tu maksudnya macam tangan yang cikgu guna tu. Cikgu guna tangan kanan, tekap, cat. Kemudian cikgu gerakkan, cikgu tekap sekali lagi. Maksudnya bentuk dia sama, orientasi pun sama, dia tak berubah. Dia tak ada menyengit sikit ke, dia tak ada berpusing ke kiri ke.
Okey, maksudnya orientasi sama macam ni lah. Okey, so ini objek. Contoh, ini objek. So ini adalah image. So tengok. Bentuk sama. Ya. Size sama. Ya. Okey, orientasi dia sama. Ya. Okey. So kalau objek dia orientasi dia macam ni, so image dia pun orientasi dia sama. Dia tak ada tiba-tiba dia berpusing macam ni. Ni maksudnya orientasi. Okey. So objek dan image orientasi yang sama. So A ni adalah translasi kerana bentuk, saiz dan orientasi yang sama. Okey. So dia minta kita beri justifikasi. Sebab tu kita kena lengkapkan jawapan kita ni. Justifikasi tu apa? Alasan. Alasan ke apa panggil? Untuk mengukuhkan jawapan kita tu. So kita kena bagi bukti lah kenapa kita kata ianya translasi. Okay, so tengok yang ni B. Okay, bentuk sama. Okay, tengok dia bentuk sama. Okay, saiz dia sama. Tapi macam mana dengan orientasi? Orientasi dia berubah. So ini ya untuk translasi. So ini dah berubah. So dia tak masuk, dia tak cukup syarat. Dia tak cukup sifat lah bagi translasi. So B bukan translasi. Okay, so nyatakan justifikasi. Okay, kenapa bukan translasi? Kerana orientasi tidak sama. Okay, bentuk dan saiz dia sama. Cuma orientasi dia tak sama. Okay, so next. Setakat ni faham tak? Okay. So nanti kita tengok balik apa itu. Faham cikgu. Okay, apa itu pemindahan titik. Macam mana berpindah-pindah titik ni? Tidak. Okay. Sebelum tu kita tambah dulu page. Enggak. Kita gini lah. Nak tunjuk apa itu pergerakan titik. Pemindahan titik-titik. Okey. So contohnya ini adalah satah. Okay. So cikgu letak tukarlah warna hitam. Okay, so ini titik. Okey, tadi kita kata definisinya adalah pemindahan titik-titik. So cikgu guna satu titik dulu. Okay, so titik ini titik A. So ini adalah objek. Okay, ini adalah objek. Okay, so translasi ni dia ada dua perwakilan. Sama ada dari segi ayat. Yang pertama ayat. Ayat ni dia seperti contoh sekejap. Okey. Titik A bergerak 2 unit ke kanan dan 4 unit ke bawah. Okey. So, ini dari segi ayat. Titik A bergerak 2 unit ke kanan dan 4 unit ke bawah. So, point untuk perwakilan. So, ini adalah perwakilan. Perwakilan. Okey. So, kita tengok titik A itu merujuk pada titik A ni. Okey, bergerak 2 unit ke kanan. Okey, dan 4 unit ke bawah. Okey, kalau awak perasan, okey, dia mesti bergerak ke kiri atau ke kanan dulu. Ayat yang pertama tu. Ayat ke? Ayat yang depan tu. Okey. So dia akan bergerak ke kiri atau ke kanan dulu. So titik A dalam erti kata yang ni, dia bergerak ke kanan. Okey, kemudian 4 unit ke
ke bawah. Dia tak boleh ke kanan tiba-tiba ke kiri balik, tak boleh. Okey. Kemudian dalam vektor, perwakilan kedua adalah vektor translasi. Okey. Tadi ayat, perwakilan dari segi ayat. Yang ni dari segi vektor translasi. Okey, yang ni tadi dikata titik A bergerak 2 unit ke kanan. So atas ni 2 unit ke kanan, so positif 2. Okey, sebab dia bergerak ke kanan. Kanan positif, kiri kena letak negatif 2. Okey? Dan bawah. Okey. So dia dari dalam bentuk atas dan bawah. Kurungan atas dan bawah. So 4 unit ke bawah. Okey, ke bawah kena ada negatif. Okey, 4 unit ke bawah, so negatif 4. Okey? So ini adalah vektor translasi. Okey? So yang bahagian atas ni, okey, kanan atau kiri. Kalau kanan, positif. So sekarang ni positif lah. So kanan. Kalau kiri, negatif. Okey, yang bawah ni pula atas atau bawah. So kalau atas positif nilai dia, kalau bawah negatif. So sekarang negatif sebab dia bergerak ke bawah. Okey, so sekarang cikgu nak tunjuk macam mana dia bergerak. Okey, so A, okey, ikut arahan dia. Titik A bergerak 2 unit ke kanan. So daripada sini bergerak 2 unit ke kanan. Tak payah lukis pun tak apa, cuma cikgu nak tunjuk bagi awak nampak. Okey, so ini 2 unit ke kanan. Okey, 2 unit ke kanan. Okey, dan 4 unit ke bawah. So daripada sini berhenti, sambung balik. 1, 2, 3, 4. Okey, so maksudnya kita punya titik A. Okey, sorry. Ni A object, so ini A image. A image kita kat sini. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh faham. Yang ni cikgu tunjuk hanya satu titik yang bergerak. Nanti cikgu tunjuk kenapa dalam definisi dia kata pergerakan titik-titik. Setakat ni faham tak ni pergerakan ni? Okay, kita cuba buat satu lagi. Macam faham pun ya, macam blur pun ya tu. Okay, tak apa, kita buat sampai faham. Okay, insyaAllah. Okay, so cikgu buat sekali lagi. Tak nak. Okay, back. Okay, so sekarang kita cuba buat sekali lagi. Okay, yang positif ni faham tak? Positif negatif. A bergerak 2 unit ke kanan dan 4 unit ke bawah. Okay, so kita ikut yang pergerakan tadi. Okay, ikut yang sini cikgu bagi perwakilan dia. Titik A bergerak 2 unit ke kanan dan 4 unit ke bawah. So mula-mula ikut ayat dia je. 1, 2 unit ke kanan. Okay, berhenti situ. Dan 4 unit ke bawah. Okay, so 1, 2, 3, 4. Okay, so berhenti kat situ, stop. Okay, tengok. A tadi adalah yang ni objek. Okay, yang tu objek. Titik A tu objek. So ini adalah A image. Selepas suatu pergerakan, so itu adalah titik bagi A image. Okay. Okey ke tak okey ni? Cikgu bagi perwakilan yang kedua, contoh B. Apa dia?
Mai sini. Okay, titik B. Sudah. Cakap Amina. Tak apa, lambai. Lambai, nanti cikgu cakap. Titik B bergerak. Okay, cikgu buat titik B dulu. B cikgu letak kat sini. Okay, so ni B. Okay, so titik B bergerak 2 unit ke kanan dan 2 unit ke atas. Okay, so ini perwakilan. Ni yang kedua titik B bergerak 2 unit ke kanan dan 2 unit ke atas. So kalau dari segi vektor translasi, okay, ingat dia mesti atas dengan bawah. So atas ni untuk pergerakan kiri atau kanan. So dekat sini B bergerak 2 unit ke kanan. So positif 2 atas. Okay, so nombor yang bawah pula dan 2 unit ke atas. So maksudnya 2 positif juga. Okay, so vektor translasi untuk B adalah 2, 2. Okay, so sekarang kita buat pergerakan untuk B. Okay, so B, titik dia kat sini ni objek. B ni objek. So sekarang kita nak cari titik image dia. Titik image adalah selepas kita ikut arahan ni. So ini adalah pergerakan translasi. Okay, so B bergerak 2 unit ke kanan. So 2 unit ke kanan, 1, 2. Okay, kemudian 2 unit ke atas. 1, tak. 1, 2. Okay, so maksudnya titik B image cikgu ada dekat sini. B image. Okay ke tak okay ni? Okay. Okay, satu lagi cikgu nak tunjuk. Mana? Okay. Satu lagi cikgu nak tunjuk. Jika kita menggunakan cikgu buat soalan lain. Okay, so tadi titik B kan. Sekarang objek P. Okay, cikgu lukis dulu objek. Objek P cikgu bentuk macam ni. Okay, ni objek cikgu. Oops. Okay, so ni objek cikgu Okay, so ini adalah segitiga. Dan ini adalah objek P. Okay, P. Dia tak ada koma kat atas, so ini adalah objek. So okay, P bergerak 2 unit ke kanan dan 3 unit ke atas. Okay, so ini adalah perwakilan ayat. Cikgu tulis vektor translasi.
Vektor translasi dia apa? Siapa boleh sebut kat sini? Siapa boleh sebut kat sini? 3. Okay, good. 2, 3. Okay, so 2, 3. Positif dua-dua. Sebab 2 unit ke kanan, so positif. 3 unit ke atas, positif. Okay, good. Okay, bagus. Okay, next. Dekat sini, P merujuk kepada objek. Okay. Tadi, cikgu tunjuk pergerakan titik-titik. Okay, pergerakan titik, satu titik. So, sekarang, dekat objek P ni, kita ada 3 titik. Okay, 3 titik. Ni titik pertama, ni titik kedua dan ini titik ketiga. So, untuk permulaan ni, cikgu akan tuliskan setiap titik tu dengan huruf yang tertentu. So, cikgu pilih A. Ini titik A. So, ni A objek. Tu. Klip kertas. Klip kertas. Ibu sediakan klip kertas tu, besi. Sekejap ya. Ni awak main tu ke? Ni. Okay. Sambung. Okay, so A, objek. So, ini titik yang kedua, cikgu letak B. Dan titik yang ketiga, cikgu letak C. Okay, so bila awak dah betul-betul faham nanti, tak perlu letakkan titik lah setiap bucu. Kenapa cikgu letak titik setiap bucu? Sebab kita bentuk ni segitiga. Ingat, dalam kita punya apa tadi? Definisi. Pergi balik definisi tadi. Ni. Oh Allah. Sekejap. Okay. Translasi merupakan pemindahan semua titik. Okay, semua titik pada suatu sata mengikut arah yang sama dan jarak yang sama. Okay. Pemindahan titik-titik pada suatu sata melalui arah yang sama dan jarak yang sama. So, ini cikgu tunjukkan pergerakan titik. So, sekarang kita nak guna objek. So, objek segitiga ni ada 3 titik. Okay, nak tahu berapa titik? Tengok bucu dia. Okay, so bucu objek segitiga ni ada 3. So, 3 titik lah. Okay, so kita kena pindahkan titik-titik ni ikut translasi yang diberi. Okay, so kita pindahkan satu demi satu. Okay, cikgu ni hijau. Okay, so P bergerak 2 unit ke kanan dan 3 unit ke atas. Okay, kita pindahkan A dulu. 2 unit ke kanan. Kemudian 3 unit ke atas. Ni apa? Klip kertas. Klip kertas. Klip kertas. Hari ni dia belajar tajuk besi. Aduh, anak. Okay, so ni. Ini adalah cikgu pindahkan titik mana tadi? A kan? So, bolehlah tulis. Ini adalah A image. A image. Okay. Tak nak bagi keliru. So, ini adalah titik A image. Okay, so sekarang kita buat translasi bagi titik B pula. Okay, titik B pula. Okay, titik B. 2 unit ke kanan. 1, 2. 3 unit ke atas. 1, 2, 3. Tak kisah dia bertembung ni. Memang dia akan bertembung macam tu. Okay, traffic jam. Tak ada masalah. Okay, so tulis dekat mana dia berhenti tu. Okay, buat titik. So, ini adalah B image. Okay, B image.
Okay, so kita dah pindahkan 2 titik. Sekarang kita pindahkan titik yang terakhir, C. Okay, pindahkan titik yang terakhir. Okay, translasi dia adalah 2 unit ke kanan. So daripada C, titik C, 1, 2 ke kanan. Kemudian 3 unit ke atas, 1, 2, 3. Okay, so dekat situ titik C image. Okay, so ni C image. Okay, so sekarang kita dah berjaya pindahkan ke 3 titik tersebut. Okay, di bawah translasi yang diberi. So guna pensel dan pembaris. Jangan guna pen Guna pensel dan pembaris sahaja. Dia perangai dah. Tak nak lekat. Tak boleh. Okay, so cikgu punya ni tak boleh guna ni. So nanti awak guna pembaris dan pembaris dan pensel. Buat garisan. Ni cikgu nak cepat ni. Okay, so kalau guna betul-betul, so nampak betul lah ni sepatutnya. Okay, so ini adalah P image. Okay, nampak tak? Dia punya apa? Saiz tak berubah. Saiz sama, bentuk pun sama dan orientasi dia sama. Okay, daripada situ kedudukan dia macam tu. Okay, bentuk dia macam tu, orientasi dia macam tu. Bila selepas translasi masih juga sama. Okay, bentuk, saiz dan juga orientasi dia. Boleh faham tak kat sini? Ke nak buat sekali lagi? Faham cikgu. Okay, good. Okay, so cikgu ajar serentak ini adalah perwakilan. Perwakilan ada 2 jenis. Okay. Mana buat? Saya foto tu ni macam mana? Tak pandai atas. Dah. Okay. So, perwakilan ada 2 jenis. Okay, yang pertama dalam bentuk ayat yang ni. Okay, ni ayat. Okay, yang kedua adalah vektor translasi. Okay. So next kita tengok apa lagi yang perlu kita belajar. Okay, so standard pembelajaran kedua ialah memerihalkan translasi menggunakan pelbagai perwakilan termasuk bentuk dalam bentuk vektor translasi yang tadi dah cikgu dah ajar kan. Okay, so kita wakilkan. Okay, perwakilan tu maksudnya kita menghuraikan pergerakan tadi. So translasi ni pergerakan dia kita kena nyatakan arah dan jarak pergerakan. Okay, nyatakan arah dan jarak pergerakan serta vektor. Okay, vektor tu yang ni lah. Okay, so ini arah sama ada ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Okay, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Jarak pergerakan unit, bilangan unit. Tadi cikgu guna kan berapa unit pergerakan. Okay, kemudian vektor translasi dia ni cikgu dah tuliskan. So A tu merujuk kepada ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan nilainya positif. Okay, kalau ke kiri nilainya negatif. Okay, B pula sama ada ke atas atau ke bawah. So kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Okay, kalau tengok A, B, maksudnya
awak tak boleh buat BA, tak boleh buat macam ni. BA. Nak tulis atas dulu, bawah dulu, tak boleh. Okey? Macam solat pun kita ada turutan kita kan. Tomat Nina. Kita ada turutan kita. So kita kena ikut lah. So yang ni A dulu, B dulu. Maksudnya perlu tulis sama ada ke kiri atau ke kanan dulu. Pergerakan dia pun mesti ke kiri atau ke kanan dulu. Kemudian diikuti oleh atas atau bawah. Setakat ni clear tak kat sini? Clear, cikgu. Okay. So next, dekat sini. Nampak ni tips tu, bahagian tips. Okay, so kalau translasi daripada kosong asalan, okay, ini maksudnya objek dekat sini lah. P dekat sini, so P tu P image, contoh nak bagi faham. So di bawah suatu translasi, ini adalah vektor. Vektor tu anak panah. So daripada asalan, anak panahnya ke P. Tapi dari segi translasi, sebenarnya pergerakan dia ke mana dulu ni? Dia bergerak ke mana dulu? Objek kat sini ni. Dia bergerak ke kanan dulu. Ke kanan, kemudian berhenti kat situ. Okay, kemudian dia ke atas. Okay, so dua-dua positif lah ni. Okay, vektor translasi dia positif sebab dia bergerak ke kanan, kemudian ke atas. Okay, so OP. OP tu merujuk kepada yang ni. OP. Okay, so OP tu adalah suatu vektor. Okay, vektor. Okay, so kita akan belajar lagi lebih tentang vektor ni. Okay, yang simple saja. Okay, so tengok contoh 5. Okay, tentukan kedudukan titik P dalam raja yang diberikan, bagi huraian translasi dan lukis vektor translasi tersebut. Okay, so yang pertama, berdasarkan huraian yang dibagi, kita kena tentukan titik P. Okay, kedudukan titik P. P image lah. So ni P object. Okay, so kita kena tentukan P image dia. So ada 4 dekat sini. Okay, so soalan ni awak perlu buat satu ni. Okay, satu soalan ni salin, kemudian buat macam ni jawapan dia. Okay, so titik P bergerak 2 unit ke kiri. Okay, so cikgu buat 2 unit ke kiri, 1, 2. Dan 3 unit ke bawah. Okay, 1, 2, 3. So dekat sini. Okay, so titik P dekat sini. So itu adalah P image. Okay, so tak perlu lukis, tak apa yang cikgu buat warna biru tu. Okay, awak kira saja. Kemudian tuliskan P image. Okay, so dia minta soalan kedua ni, dan lukis vektor translasi. Vektor translasi tadi yang anak panah tu. So daripada P object, okay, guna pembaris. Buat macam tu je. Okay, buat macam tu je. Buat anak panah. Okay, garisan menghubungkan titik P object dengan titik P image atas. Okay, so ada anak panah. So itu adalah vektor. Okay, vektor. So next, kita buat yang kedua. Okay, yang kedua, titik P bergerak 5 unit ke kanan dan 5 unit ke bawah. So guna gambar raja yang sama juga. Buat yang kedua pula. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit ke kanan dan 5 unit ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. So dekat sini dekat sini. Okay, so tuliskan ini adalah P image. Okay, kemudian guna pembaris dan pensel.
Guna pembaris dan pensel, sambungkan kedua-dua titik tu dan lukiskan anak panah. Okay, so itu adalah vektor. Okay, vektor. Okay, so macam tu lah yang C juga. Okay, so kita tengok C. Titik P bergerak 6 unit ke titik P bergerak 6 unit ke bawah. Dia tak ada cakap pun bergerak ke kanan atau ke kiri kan. Maksudnya kiri kanan tu tak ada pergerakan. So kalau vektor translasi, maksudnya atas tu kosong lah. Okay, bawah dia adalah 6 negatif. Negatif 6. Okay, maksudnya dia tak ada pergerakan kiri atau kanan. Maksudnya yang atas tu kosong. Tiap gerakan kiri kanan tu kosong. So dia terus ke bawah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so dekat sini. So ini adalah P image. P image. So buat garisan, sambung. Allah. Okay, so itu adalah vektor. Okay, so yang ni pun samalah. Okay, okay, dia tak ada pergerakan ke bawah. Okay, so kalau vektor translasi dia adalah ni berapa? Kalau vektor translasi tak ada dalam ni, tapi cikgu tanya penulisan dia macam mana nak tulis ni. Tengok berapa unit dia bergerak. Ada orang letak ni. Ada. 8. Bu, 9 tu 8. Ni. 9 tu 8. 8. 8. Okey. Tak apalah. Cikgu tanya, cikgu jawab. Okey. So ini dia bergerak ke kanan 3. Okay, so 3 lah positif. Lepas tu dia ada gerak atas bawah? Tak ada. So kosong. Okay, so bagi B. B apa vektor translasi dia? Apa vektor translasi B? Okay, so tengok 1, 2 ataupun boleh rujuk kepada dia punya penyataan ni. Okay, so 5 unit ke kanan, so positif 5. Dan 5 unit ke bawah. Ke bawah negatif 5. Okay, so ini adalah penulisan vektor translasi. Okay, A pula. A ni adalah dia mesti kiri kanan dulu. So dia bergerak ke mana ni? Ke kiri. So kiri negatif. Berapa unit? 2. Okay, so 3 unit ke bawah. Okay, so negatif 3. Okay, so hari ni cikgu nak awak mahir juga penulisan vektor translasi ni. Kalau okey penulisan, okey sekarang cikgu tanya tentang penulisan vektor translasi. Kalau okey, type okey dalam ruangan chat kita. Kalau confused, type confused. Okey atau clear lah. Cikgu nak tahu feedback. Kamu masih bersama cikgu ke? Confused pula ni. Hello? Kau tak dengar suara cikgu ni?
Okay. So boleh tak type dekat group? Cikgu tak nampak sebarang respon lagi ni. Bu, mana? Okay, tolong respon Cikgu nak tahu awak faham ke tak faham ni macam mana nak tulis vektor translasi. Okay, faham. Tak apa, type je dekat group kita. Okay, so at least bila awak bila awak bagi respon macam ni, so cikgu tak ada macam ajar ni betul-betul faham ke ataupun dah blur ke semua. Okay, so tak apa. So Alhamdulillah faham. Kalau bagi yang tak faham tu boleh tengok balik video cikgu ni. Okay, sebab tak ada yang cakap confused ni. Okay, so tahukah anda ni, okay, vektor translasi, bentuk vektor translasi ditulis sebagai AB. Inilah yang cikgu tulis. Ini adalah bentuk vektor translasi. Kalau dia minta tulis macam ni. Okay, kalau dia minta lukis, lukis anak panah. Okay, lukis anak panah ni, warna pink ni. Okay, anak panah dia straight line je, dia tak ada bengkang-bengkok. Vektor translasi tu merujuk kepada yang ni. Okay, AB tu, kurungan AB. Okay, so next. Okay, so ni cikgu dah tunjuk tadi pergerakan dia. Okay, so contoh 6. Tentukan vektor translasi OP berdasarkan raja di bawah. So ni senang je, yang cikgu tunjuk tadi lah. Okay, so OP. Sekejap. Okay, so tentukan vektor translasi OP. So sekarang ini OP ni merujuk kepada yang anak panah vektor tu. Okay, anak panah vektor OP. So itu adalah lukisan anak panah. Vektor translasi dia macam mana? Vektor translasi dalam bentuk AB. AB tu. Okay, ingat balik, A tu adalah gerakan kiri kanan. Okay, B adalah atas atau bawah. Okay, so kita buat A dulu. Okay, tengok daripada kosong daripada asalan. Okay, dia ke sini. So dia mesti kiri kanan dulu. So nak sampai ke P, dia bergerak ke boleh respon dekat chat ke kalau tak nak buka mic? Atau mungkin cikgu tak dengar sangat kot suara awak. Dia bergerak ke mana ni? Okey, Syafiqah kata kanan. Suraya pun kata kanan. Okey, Madu pun kata kanan. So semua sepakat kanan ya. Okey, Fazana pun kanan. Okey, good. Okay, so dia ke kanan. 1, 2, 3. Okay, 3. Dia berhenti kat sini sebab dia nak naik atas kan. So, ke kanan maksudnya positif 3. Sebab 3 unit ke kanan. Okay, kemudian dia naik ke atas. Berapa unit? 3. So, naik ke atas positif berapa unit? 3. Positif 3 lah. Macam tu je. Okay. So cuba tengok yang B. B daripada sini. Okay, dia bergerak ke mana ni? Cuba type. Nak sampai ke P. O ke P. Dia bergerak ke mana? Okay, Alhamdulillah dah faham dah. So dia bergerak ke kiri dulu. So negatif. Okay, good. Negatif berapa? So 1, 2, 3. 3. Pergerakan ke kiri negatif.
3 unit. Jatuh. Tak apa, kutip lah. Okay, so next. Padam. 1, 2, 3. Ke atas 3. Maksudnya positif 3. Dah selesai. So C pula. C ni bergerak ke mana ni? Berapa unit? C. Okey, cikgu minta ayat, boleh tak tulis dalam penyataan ayat translasi. Berapa unit ke mana dan berapa unit ke mana? Boleh tak? Tempat kosong tu pergerakan berapa unit ke kanan ke kiri, kemudian dan koma pun boleh lah. Berapa unit ke atas atau bawah? Soalan C. Tulis type dalam bentuk ayat ni. Isikan tempat kosong ni je. Berapa unit ke kiri atau kanan? Kemudian berapa unit ke atas atau bawah? Soalan C tu. Ingat dia daripada O tu objek, kemudian P tu adalah image. Okey. Cuma OP tu adalah vektor. Okey, lukisan vektor translasi. Okey, cikgu ingatkan sekali lagi, pastikan jangan lupa isi kehadirannya. Dua D setakat ni 13 orang. 2I 7 orang. Okey, tak apa. Yang mana join ni Tania. Okey, so anda adalah insan yang hebat. Okey, teruskan. So nanti ajak kawan-kawan untuk jadi hebat sama macam awak. Mana dah? Okey, dah dapat jawapan dah. 3 unit ke kanan, 3 unit ke atas. Okey, Fazana, Syafiqah, titik P bergerak 3 unit ke kanan dan 3 unit ke bawah. Jawapan berbeza ni. Ada lagi jawapan lain? Okey, cikgu bagi hint lah. 3 unit ke kanan tu betul. Okey. Tapi jawapan yang tu dia keliru sikit. So ke atas ke bawah ni? Okey. Rujuk jawapan Fazana dengan Syafiqah. So 3 unit ke kanan. Itu betul. So maksudnya vektor translasi kita untuk A adalah positif 3. Okey. Yang bawah ni pula. 3 unit tu pun betul. Tapi ke atas ke bawah? Boleh respon dekat grup. Ke atas ke bawah? Okey, Ain kata bawah. Syafiqah kata bawah. Tabina bawah. Fifi bawah. Fazana pun bawah. Divashri pun bawah. Okey, bagus. So Fazana dah perasan ni. Ke siapa yang buat ni? Ke bawah. Oh, edited Okey, tak apa. Okey, dah edit dah. Okey, so betul lah. Okey, 3 unit ke bawah. Okey, so bila bawah negatif. Okey, negatif 3. So Tania, okey, maksudnya awak dah boleh buat ni, dah faham lah. Okey, so alhamdulillah cikgu pun suka. Okey, so next.
Kita tengok apa lagi. Okey. So contoh 7, tentukan translasi bagi raja berikut. Okey, so ni dah ada jawapan. Tak. Cikgu cut. Okey. So dia nak tentukan translasi. So kita boleh guna dari segi perwakilan, sama ada awak guna ayat ataupun vektor translasi. So dalam contoh ni dia bagi kita dalam bentuk vektor translasi lah. Okey. Okey, so okey. So awak boleh tulis kalau dari segi ayat. Kita tengok dulu. Okey, so macam mana nak tentukan translasi dia? Okey, so first kita tengok bentuk dia. Ingat kalau translasi, bentuk dan saiz memang sama dan orientasi dia pun sama. So kita hanya pilih satu titik. Okey, dia ada 3 titik dekat Q ni. Okey, satu titik. Yang pertama pilih objek. Okey, yang pertama pilih objek. Mesti pilih objek. Ingat, dekat sini mana objek? Yang ada koma atas tu itu adalah image. Okey, image. So ini adalah objek lah. Okey, Q yang bawah tu adalah objek. So mesti pergerakan dari objek ke image. Okey, so kita tentukan dulu vektor dia ke situ. Okey, maksudnya pergerakan dia mesti mestilah ke kiri dan ke atas. Okay, so pertama sekali pilih satu titik untuk kita gerakkan. So cikgu pilih titik ni. Okay, dekat objek dan satu titik yang sama pada image. So ini titik yang sama. Boleh nampak Boleh respon dekat group, nampak? Boleh respon tak? Okay, so nampak semua? Okay, good. Okay, so kita pilih yang pertama, pilih objek. Yang kedua, pilih satu titik satu titik yang sama. Titik yang sama pada objek dan image. Inilah yang merah tu Okey, kemudian kita gerakkan dia. Okey, so nak daripada objek ke image, kita bergerak ke kiri dulu. 1, 2, 3. Okey, so 1, 2, 3. Tulis siap-siap. Okey, 3 ke kiri. Maksudnya negatif 3. 3 unit ke kiri. Negatif 3. Okay, so B pula. Daripada sini dia naik atas. 1, 2, 3, 4. Okay, so ke atas 4. So positif 4. Okay. Positif 4. So translasinya adalah negatif 3, 4. Kalau dalam bentuk ayat, okay, bergerak Q bergerak ke kiri 3 unit dan ke atas 4 unit. Nak tulis macam ni boleh, ataupun bergerak 3 unit ke kiri dan 4 unit ke atas. Tak kisah nak tulis arah dulu atau jarak dulu. Okey? Yang penting sampailah. Okey? Dia punya translasi tu. Okey, sampai maksud dia. Okey, so yang B dengan C kita hanya guna ni je. Okey? Vektor translasi. Okay, so kita tengok objek mana? Okey, objek dekat atas. Okey, yang cikgu bulatkan tu objek.
So cikgu pilih satu titik, okay, pada objek dan image, titik yang sama. Okay, so cikgu pilih titik ni lah. Okay, so pada image titik yang sama adalah yang ini. Okay, so kita buat pergerakan. Okay, so pergerakan dia macam mana ni? Bawah ke? Untuk B ni, pergerakan dia macam mana? Boleh respon? Okay, vektor translasi dia macam tu. Vektor translasi, dia bergerak ke sana. Nak pergi ke image tu, bergerak ke mana dulu? Kiri, kanan, atas, bawah? Ingat balik cikgu cakap A, B. Solat pun ada tomak ninah, ada peraturan dia. Tak boleh nak rukuk dulu baru apa? Baru nak baca niat. Tak boleh. So ni pun sama. Mesti A dulu. A tu apa? A tu apa? Baru ingat. Okay. So A tu adalah sama ada ke kiri atau ke kanan. Okay, good. Tak apa, biasa. 1, 2, 3, 4. Okay, so ke kiri 4. Negatif 4. Okay, kemudian ke bawah. Okay. Baru ke bawah. Ke bawah 3 unit. So, negatif 3. Okay. Dia mesti pergerakan kiri kanan dulu. Okay, yang ni pula. C. Okay, C kita pilih yang ni lah. Okay, titik tu. Dan pada image pun titik ni. So kalau ikut vektor dia macam tu kan, vektor translasi dia. Okay, lukisan vektor dia ke bawah. So A dia apa? Apa nilai A dia? Tengok. Okay, tengok sini. Sekejap, cikgu besarkan. Besar sikit. Okay. So tengok. Dia ada bergerak ke kiri ke kanan ke? Adakah dia bergerak kiri ke kanan ke? Tak ada kan Fazana? Maksudnya A dia apa nilai dia? Apa nilai A dia? Dia tak ada bergerak kiri atau kanan. Sabini pun jawab tak ada. No, untuk A. Ingat betul. Siapa nak jawab tu? Okey, maksudnya masih ada kekeliruan kat sini ni. Okey, tak apa, ada yang jawab betul. Okey, so kita tengok balik. Dia bila titik dekat sini, okey. Okey, dia dah ingat balik dah tu. Okey. So, ini titik yang kita pilih. Okey. Dan ini titik bagi titik yang sama tapi untuk image R. Okay, so tengok dia tak ke kiri, dia tak ke kanan. Okay, so tak ada langsung pergerakan. Bila tak ada langsung pergerakan, maksudnya pergerakan kiri kanan tu sifar. So nilai A adalah sifar lah, kosong. Okay, kemudian tengok dia bergerak ke mana? Ke bawah. So maksudnya nilai B adalah berapa nilai B? 3 unit dia bergerak. Okay, so nilai B adalah 3. So negatif 3 sebab pergerakan dia ke bawah. Boleh? Boleh ke setakat ni? Kalau clear, respon dekat group
Okay, good Fazana, good. Okay, tak apa. Kalau buat kesilapan dalam semasa kita belajar ni tak ada masalah. Itu perkara biasa. Okay, perkara biasa. So kita akan belajar daripada kesilapan. Tapi kalau masih lagi buat silap, itu pun mungkinlah kita careless. Okay, careless. Okay, so tajuk hari ni clear boleh. Okay, Alhamdulillah. Okay, so okay, bagus. Dah faham, Alhamdulillah. Okay, sekarang okay, soalan latihan untuk hari ni. Okay, so cikgu mohon salin semula soalan contoh 4 hingga 7. Contoh 4, 5, 6, 7. So ada 4 ada 4 contoh. So salin soalan dia sahaja. Okay, kemudian cuba selesaikan sendiri. Sebab tadi dah bincang kan. So nak tengok faham ke tak faham. Faham. Okay, good. Ni muka surat ni cikgu ada tertinggal ni 212 hingga 215 ni. Okay. Dan cuba jawab sendiri tanpa merujuk atau meniru penyelesaian. Sebab dia dah ada jawapan. Okay.